Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syarul Azamin Hashim, bernama metrik 24900 dari Pusat PTJ UiM Sibu. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan yang telah saya lakukan, iaitu perundingan antara pejabat lista bahagian Sibu dan bahagian pentadbiran ibu pejabat lista berhubung penubuhan taska di tempat kerja. Pendahuluan, perundingan merupakan satu cara untuk mendapatkan persetujuan antara dua pihak, iaitu antara pemimpin dengan pengikut. Perundingan banyak bergantung kepada pengetahuan, kemahiran dan kualiti seseorang pemimpin sebagai perunding. Penetapan objektif iaitu mengambil kira isu yang boleh dirundingkan. Perkara yang perlu diambil kira dalam penetapan objektif ialah objektif dan hasil yang dijangkakan. Pendirian kita, bentuk persepakatan yang akan diambil, komitmen terhadap objektif dan hasil terbaik yang diharapkan. Persediaan untuk memulakan perundingan mula diambil kira sebagai penetapan objektif itu dilakukan. Antara perkara yang perlu diambil kira pada tahap ini ialah strategi perundingan, mengenali pasukan perunding dan kuasa tawar-menawar. Langkah seterusnya ialah menjalankan proses perundingan yang melibatkan pembentukan suasana perundingan, memilih gaya perundingan dan taktik pertaruhan. Setelah proses perundingan itu dijalankan, barulah kedua-dua pihak yang berunding mencari jalan penyelesaian. Dalam mencari jalan penyelesaian, kedua-dua pihak perlu memikirkan akan mendapat kebaikan daripada proses perundingan tersebut, atau paling kurang pun perundingan itu bersifat bersifat menang. Langkah terakhir ialah menamatkan proses perundingan. Perundingan itu perlulah bersifat harmoni supaya proses perundingan itu berjaya dan mendapatkan hasil yang berkesan. Baiklah, kita akan pergi ke latar belakang organisasi. Pejabat lista bahagian Sibu telah diwujudkan pada 30 Mac 2009 selaras dengan arahan pentadbiran bilangan 3 2009, iaitu pewujudan Pusat Tanggungjawab Pejabat Lista bahagian Sibu dan Pejabat Lista bahagian Semarahan di Negeri Sarawak. Hasil pewujudan dua pusat tanggungjawab ini, sebanyak 3 pusat tanggungjawab telah diwujudkan. Penubuhan pusat tanggungjawab di negeri ini bagaimanapun akan mengikut fasa yang telah ditetapkan sehingga menjadi 12 pusat tanggungjawab keseluruhannya kelak yang akan meliputi semua bahagian di negeri Sarawak. Pihak berkuasa kemajuan kebun kecil perusahaan getah, atau dalam nama bahasa Inggerisnya Rubber Industries Smallholder Development Authority atau RISDA, merupakan sebuah badan berkanun persekutuan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang ditubuhkan pada 1 Januari 1973. Penubuhan ini mengikut Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah. Penubuhan RISDA ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi pekebun kecil untuk meneruskan kegiatan dalam perindustrian tanaman semula getah di Sibu dan sekitarnya. Baiklah, kita ke proses perundingan. Perundingan ini sebenarnya lebih tertumpu kepada perundingan antara pihak RISDA bahagian Sibu dengan bahagian pentadbiran ibu pejabat RISDA berkenaan mewujudkan taska. Keberadaan pusat jagaan kanak-kanak taska di tempat kerja telah lama diperbincangkan oleh pihak kerajaan. Malah tindakan telah dilakukan pada sejak tahun 1984. Namun sehingga kini, kewujudan pusat tersebut belum cukup bagi wanita profesional untuk terus berkhidmat setelah melahirkan anak. Perkara ini berlaku terutamanya bagi pasangan muda berpendapatan sederhana yang baru mula bekerja. Golongan ini kurang berkemampuan untuk membayar pembantu rumah, apatah lagi kos pembantu rumah dari Indonesia sebanyak 8,000 paling maksimum menurut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia. Sekiranya fasiliti ini dapat disediakan oleh pejabat lista bahagian Sibu, para ibu kaki tangan pejabat lista bahagian Sibu akan menggunakannya untuk memantau keselamatan anak-anak mereka. Hasilnya, mereka akan dapat bekerja dengan tenang dan keselamatan anak-anak mereka lebih terjamin, sekaligus meningkatkan produktiviti pekerjaan mereka dengan lebih banyak lagi. Tak disangka-sangka juga, ada kesempatan ketika wanita muda ini meninggalkan pekerjaan mereka untuk menjaga anak-anak mereka kerana mereka tidak dapat mencari lokasi di mana mereka dapat menjauhkan mereka daripada bahaya.
Isu ini terutama dirasakan oleh pasangan yang tinggal sendirian di bandar-bandar besar tanpa faedah keluarga untuk membantu mereka menjaga bayi yang baru lahir dan anak-anak mereka semasa mereka bekerja. Berapa banyak wanita termasuk profesional meninggalkan pekerjaan mereka yang kita tidak ketahui sebenarnya. Baik, objektif perundingan. Beberapa tujuan mesti dicapai untuk mewujudkan perkhidmatan pusat jagaan kanak-kanak taska di tempat kerja. Antaranya, yang pertamanya, menentukan tujuan dan matlamat penubuhan taska. Kedua, mengenal pasti piawaian rancangan taska. Ketiga, menentukan peraturan pembentukan taska. Keempat, mengkaji keberkesanan taska dalam menyelesaikan masalah ibu yang bekerja. Kelima, melakukan penilaian standard dan garis penuhan taska di sekitar pejabat Isdah bahagian Sibu. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk menilai kesesuaian taska di kawasan pejabat Isdah bahagian Sibu. Rundingan dan cadangan. Kajian ini adalah bermatlamat untuk mengetahui sama ada terdapat pusat asuhan kanak-kanak taska. Kehadiran taska di tempat kerja mempunyai sejumlah kelebihan yang dapat dimanfaatkan oleh kaki tangan Isdah. Berikut adalah beberapa kelebihan dari segi pembangunan sumber manusia dan ekonomi makro, majikan dan pekerja. Kepentingan perundingan. Pihak-pihak yang berunding telah menyimpulkan bahawa mencapai kesepakatan dengan pihak lain daripada berusaha mencapai tujuan mereka atau menyelesaikan masalah mereka sendiri mungkin merupakan kaedah yang lebih baik untuk mencapai tujuan atau kesukaran mereka yang terpisah. Ini adalah kesan yang luas yang diperlukan untuk setiap perundingan dan mencerminkan keterbergantungan pihak berunding sampai batas tertentu mengikut kepentingan bersama dan keakraban yang mungkin berkembang antara pemain yang bertentangan mengikut scaling 1960. Kaedah perundingan ada 3. Yang pertama adalah rundingan edaran, komunikasi dalam perundingan dan halangan dalam perundingan. Secara keseluruhannya, untuk 3 ni kaedah ni saya dapat simpulkan bahawa perunding mahir menggunakan pelbagai formula yang mungkin merangkumi banyak aspek. Mereka sering mengajukan soalan tambahan dan memberikan jawapan yang dapat diberikan. Dapatkah saya terima? Dan memilih formula pilihan dengan majikan dengan mempertimbangkan pengalaman pihak-pihak yang terlibat. Majikan yang mengupah perunding misalnya mendakwa bahawa mereka tahu bagaimana memenangi sesi rundingan. Penting untuk mengembangkan formula yang akan disepakati oleh semua pihak yang berkenaan dan akan digunakan untuk menangani masalah tersebut pada awal perbincangan. Jenis perundingan yang keempat iaitu jenis perundingan. Okey. Terdapat dalam pelbagai bentuk dan ukuran rundingan yang melibatkan banyak orang atau hanya 2 orang dengan fokus berlangsung dalam waktu singkat atau bertahap dalam keadaan formal atau tidak rasmi dan termasuk usaha-usaha pihak yang terlibat untuk menjaga hubungan yang ada atau cuba melakukan perubahan. Penetapan rundingan yang akan diselesaikan menentukan sama ada melibatkan beberapa individu atau hanya 2 orang. Ini melibatkan 2 parti lawan atau sebilangan besar dari mereka. Jenis perundingan ini mungkin berlaku apabila perselisihan antara pekerja bawahan mengenai ketidakpuasan dengan pekerjaan mereka atau apabila terdapat salah faham atau salah tafsiran mengenai sesuatu masalah atau ketika kesatuan pekerja dan majikan memutuskan hak dan hak istimewa yang diperlukan. Okey, cadangan dan penyelesaian. Kepentingan masalah yang akan dibincangkan dan bukannya penilaian diberikan kepada cadangan yang perlu diberi tumpuan. Fokus kepada kepentingan yang mendasari semua pihak termasuk seperti keinginan, kebimbangan dan ketakutan mereka dan bagaimana ini dapat dikedah pasti dan diselesaikan dalam situasi yang dirundingkan. Daripada menyalahkan pihak lain kerana ada masalah yang dibincangkan, bagaimana setiap pihak melihat keadaannya, memastikan bahawa kedua-dua pihak berkomunikasi dengan berkesan dan cekap. Cubalah untuk mencapai perjanjian win-win atau menang-menang dengan menawarkan pelbagai pilihan untuk keuntungan bersama. Untuk dapat membuat keputusan ini, kedua-dua pihak harus dimasukkan dalam perumusan pendekatan konsultasi. Walaupun mereka mungkin rentan terhadap perubahan selama konsultasi, pilihan ini menunjukkan bahawa anda bersedia melihat di luar keadaan semasa. Pencebahan fikiran juga merupakan usaha kolaboratif termasuk semua pihak berkepentingan. Sesi ini memberi peluang kepada setiap pengguna untuk mengekspresikan diri dalam suasana yang tidak menghakimi dan tidak kritikal. Hasil rundingan ini
melibatkan pemeriksaan menyeluruh mengenai kedudukan pejabat ISDA bahagian ibu dan bahagian pentadbiran ibu pejabat ISDA dengan objektif untuk mencapai kompromi yang dapat diterima bersama yang memberikan semua keinginan kepada kedua-dua pihak. Perspektif pekerja seringkali tidak konsisten kerana mereka mungkin menganggap orang-orang mempunyai tujuan yang jauh berbeza daripada yang mereka harapkan. Mereka akan mendapati bahawa orang lain menginginkan apa yang anda bersedia tawar-menawar dan akan menerima apa yang ingin dirundingkan oleh majikan dalam keadaan yang ideal. Sekiranya ini tidak berlaku, pekerja mesti memberi jalan keluar. Adakah wajar bagi individu ini untuk berusaha merundingkan beberapa jenis pampasan? Ukurannya selalunya akan ditentukan oleh banyak pemboleh ubah yang kami sebutkan di atas. Akhirnya, jika urus niaga tersebut win-win situation, kedua-dua pihak mesti berpuas hati dengan penyelesaian terakhir. Cuma kaji perbincangan menang kalah jika mereka tidak perlu mengekalkan hubungan jangka panjang dengan pihak lain. Sekiranya mereka kalah, mereka mungkin tidak mahu lagi bekerja di syarikat itu. Kadang-kadang pihak kelengan pekerjaan itu berkemahiran tinggi dan cekap. Akibat ini, majikan harus menjangkakan bahawa jika mereka diminta untuk memenuhi sebahagian perjanjian, mereka akan dapat melakukannya. Majikan juga harus mengharapkan jika mereka perlu memenuhi sebahagian perjanjian ditentukan oleh majikan, maka kesatuan menang dengan kemungkinan memberikan kerjasama dan legalisme tentang bagaimana mereka menjalankan perundingan ini. Kesimpulannya, rundingan adalah kemahiran yang dapat digunakan untuk setiap keadaan. Rundingan dapat membantu syarikat atau majikan melakukan perniagaan yang lebih baik dengan merundingkan perundingan terma dan syarat yang dapat diterima untuk semua pekerja. Pekerja dan kesatuan mereka juga boleh berunding untuk keluar dari situasi yang melekit seperti memastikan bahawa hubungan kerja berjalan dengan baik, sentiasa mencari persamaan dan bidang yang saling menguntungkan. Jangan berusaha untuk mendapatkan jalan apapun, dan sebaliknya fokus kepada membina hubungan dengan mensabotase keinginan pekerja. Konsultasi atau perundingan adalah proses komunikasi dua hala yang melibatkan dua atau lebih orang dengan sudut pandangan atau keinginan yang bertentangan. Setiap pihak menginginkan hadiah atau sesuatu yang lebih berharga dan menguntungkan daripada hanya menerima tawaran pihak lawan. Untuk memberikan kesimpulan yang adil dan cemerlang dan menjamin kepuasan semua pihak, perbincangan yang berkesan memerlukan sikap toleransi, saling memahami, bekerjasama dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat.